Antara paparan menarik hari ini, Rafizi panas dengan rombakan Kabinet Anwar. Rosul akui memang bersatu berpecah teruk, tinggal masa nak terbubar. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke menjelaskan Siva Kumar tidak mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Loke juga berkata setiap pemimpin DAP telah diingatkan bahawa pelantikan sebagai menteri merupakan tanggungjawab dan jika tidak dilantik terus, harus menerimanya dengan terbuka. Katanya jawatan kerajaan bukannya hak kepada sesiapa, ia adalah merupakan satu amanah dan tanggungjawab. Bila anda dilantik, anda harus menjalankan tugas dan bila tidak dilantik, anda perlu menerima keputusan tersebut. Mengulas tentang penambahan satu jawatan menteri yang diperolehi DAP, Loke menyangka dakwaan partinya memperoleh kelebihan berbanding parti lain. Katanya dakwaan mengatakan kami menang besar dalam rombakan kabinet ini adalah tidak benar kerana dari segi pertambahan cuma tambah satu menteri. Ia adalah sama dengan UMNO yang turut menambah satu orang sebagai menteri iaitu Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Pelantikan baru melibatkan DAP kerana adanya dua digugurkan iaitu menteri dan timbalan menteri, jadi terdapat muka baru dalam kabinet. Dari segi penambahan cuma satu sahaja seperti UMNO, jadi tidak benar dakwaan bahawa DAP menang besar dalam rombakan kabinet ini. Pada Selasa, Perdana Menteri mengumumkan rombakan kabinet dengan menyaksikan beberapa muka baharu dilantik sebagai menteri. Anwar mengumumkan pelantikan Ahli Parlimen Titi Wangsa Datuk Seri Johari Ghani, Ahli Parlimen Kuala Selangor dan Ahli Parlimen Damansara Gobind Sideo kembali menjawat jawatan menteri. Selain itu, beliau turut mengumumkan pelantikan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Datuk Seri Amir Hamzah Azizan sebagai Menteri Kewangan 2. Pelantikan Datuk Seri Johari Ghani sebagai Menteri Peladangan dan Komoditi dalam rombakan kabinet yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat melengkapkan semua 5 pemimpin top 5 UMNO berada dalam barisan Jemaah Menteri. Turut berada dalam barisan kabinet baru itu ialah Ketua Wanita UMNO Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad yang dilantik sebagai Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Rombakan kabinet hari ini menyaksikan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi kekal dengan portfolio sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mahmud Hassan bertukar portfolio daripada Menteri Pertahanan kepada Menteri Luar menggantikan Setiausaha Agung Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir yang kini dilantik sebagai Menteri Pengajian Tinggi. Seorang lagi naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin yang kekal dalam kabinet bertukar portfolio ke Kementerian Pertahanan yang dikosongkan Muhammad. Sementara itu, Ketua Penerangan UMNO Datuk Seri Azharinda Osman Said kekal dengan jawatan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Dua pemimpin tertinggi UMNO yang tiada dalam Jemaah Menteri ketika ini adalah Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail dan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh kerana kedua-duanya ada komitmen di peringkat kerajaan negeri. Wan Rosli kini adalah Menteri Besar Pahang manakala Dr. Muhammad Akmal adalah Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Melaka. Dengan pelantikan Top 5 itu mengukuhkan lagi kedudukan UMNO dalam kerajaan perpaduan yang mana kini disertai 19 parti politik dengan keseluruhan 151 ahli parlimen. Ketika ini seramai 12 ahli parlimen UMNO dalam barisan Jemaah Menteri, termasuk 7 jawatan menteri dan 5 orang dilantik sebagai timbalan menteri. Untuk rekod, UMNO kini mempunyai 26 ahli parlimen bersama 4 lagi wakil rakyat Barisan Nasional menjadikan parti itu mempunyai 30 wakil di Dewan Rakyat. Selain orang ini, 4 lagi yang ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO dilantik sebagai timbalan menteri adalah Datuk Seri Ahmad Maslan, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad, Datuk Muhammad Alamin dan Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasara. Ahmad dilantik ke jawatan baru iaitu sebagai Timbalan Menteri Kerja Raya. Sebelum itu beliau adalah Timbalan Menteri Kewangan 1. Abdul Rahman yang juga ahli Parlimen Lipis dilantik ke jawatan baru sebagai Timbalan Menteri Sumber Manusia, yang mana sebelum ini beliau adalah Timbalan Menteri Kerja Raya. Sementara itu Muhammad kekal sebagai Timbalan Menteri Luar dan Samsul Anwar Nasara kekal sebagai Timbalan Menteri Dalam Negeri. Rafizi Ramli yang kekal dalam barisan kabinet selepas rombakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meneruskan tugasnya sebagai Menteri Ekonomi seperti biasa. Katanya berita paling panas hari ini ialah rombakan Jemaah Menteri. Saya pun rasa panas juga seharian tapi sebab bersama-sama peserta inisiatif pendapatan rakyat usahawan tani di Tanjung Rambutan, Perak. Ladang pertanian moden ini dibuka berdekatan dengan Hospital Bahagia memanfaatkan tanah kerajaan yang tidak digunakan sebelum ini. IPR sebelum ini diperkenalkan untuk memberi peluang kepada lebih ramai golongan B40 yang miskin tegar menjana pendapatan mampan bulanan melalui pertanian moden. Katanya kami kena pasti tanah-tanah kerajaan yang tidak digunakan untuk dibuka kepada orang ramai. Saya lebih gembira melihatkan bahagiannya semua yang terlibat mengusahakan IPR intens setakat ini dari penerima, jurulatih pertanian, pegawai-pegawai kerajaan sehinggalah pembeli. Terima kasih kepada semua pihak yang terbabit dan kerajaan negeri Perak yang banyak membantu membuka jalan kepada kami.
Titah cadangan Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar berkenaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan Petronas melaporkan terus kepada Yang di-Pertuan Agong boleh dibincangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, cadangan itu tidak akan menggugat kuasa dan peruntukan perlembagaan negara. Katanya kita boleh runding dengan baik, tetapi prinsip perlembagaan sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan itu tetap dipertahankan dan kita junjung prinsip yang sama. Anwar berkata sepatutnya tidak ada kebimbangan kalau ada pandangan termasuk daripada Sultan Johor mengenai perkara itu. Katanya pandangan ini kita boleh bincang tapi dia cadangan tersebut tidak akan mempengaruhi asas dan prinsip negara kita mengenai parlimen berperlembagaan. Sebelum itu, media melaporkan Sultan Ibrahim mencadangkan supaya SPRM melaporkan terus kepada Yang di-Pertuan Agong bukannya kepada parlimen seperti sekarang. Sultan Johor bertitah demikian bagi mengelakkan SPRM dianggap berada di bawah pengaruh mana-mana pihak eksekutif. Baginda juga mencadangkan supaya Petronas juga tidak berada di bawah parlimen, sebaliknya melapor terus pada baginda kelak. Sultan Ibrahim turut mencadangkan supaya pelantikan kehakiman mesti diasingkan daripada badan eksekutif bagi memastikan badan kehakiman negara benar-benar bebas. Sementara itu, berucap pada majlis itu, Perdana Menteri berkata, karya seni dan budaya Islam harus terus diperkasakan di bawah konsep Malaysia Madani. Beliau berkata konsep Madani bukan hanya bermakna untuk membangunkan ekonomi, tetapi juga membangunkan seni dan budaya Islam kerana ia adalah antara yang menjadi tunggak kebangkitan di rantau ini. Justru beliau berharap supaya rakyat Malaysia, khususnya golongan muda, untuk memanfaatkan sepenuhnya Muzium Kesenian Islam Malaysia yang mempamerkan mengenai sejarah kesenian dan kebudayaan Islam. Katanya, saya juga berbisik kepada Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil supaya kita hebatkan lagi MKIM untuk ia menjadi tarikan tersendiri. Bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, P. Ramasamy tidak berpuas hati dengan pengumuman rombakan Kabinet Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ramasamy berkata kabinet baru itu satu kekecewaan besar kerana gagal melantik menteri daripada kalangan kaum India. Bagaimanapun, Menteri Digital yang baru dilantik, Gobind Singh Dio berkata tidak ada isu mengenai perkara itu kerana kabinet baru itu mampu membawa isu yang dihadapi oleh semua lapisan masyarakat. Menteri Tunggal Berketurunan India dalam Kabinet Anwar sebelum ini, V. Sivakumar telah digugurkan daripada menerjui portfolio Kementerian Sumber Manusia dan digantikan rakan partinya Stephen Steve. Katanya secara tradisinya sejak zaman MIC dan BN, portfolio Sumber Manusia diberikan kepada orang India. Di bawah rombakan sekarang, portfolio ini telah dirampas daripada kaum India. Sudah tentu jika Anwar menghormati kaum India, beliau akan melantik 2 menteri penuh India. Ada calon dalam PKR dan DAP yang layak. Ini tidak melupakan calon MIC seperti M. Saravanan yang juga bekas Menteri Sumber Manusia MIC dalam Kabinet Perdana Menteri Ismail Sabri. Apa yang berlaku terhadap janji yang dibuat oleh Anwar dalam pertemuan dengan MIC sebelum pilihan raya negeri yang lalu di mana beliau menjanjikan jawatan MIC dalam kerajaan. Diminta untuk menjawab hal tersebut, Gobind berkata semua masyarakat menghadapi isu yang sangat penting yang mana kabinet diperlengkapkan untuk menanganinya. Katanya, saya tidak fikir ia akan menjadi isu. Yakinlah bukan saya sahaja atau semua pemimpin DAP, tetapi semua parti komponen kerajaan juga sedar terhadap masalah yang wujud. Pada akhirnya, masalah-masalah ini boleh dilihat dan penyelesaiannya boleh cari seperti biasa. Kami mempunyai ramai pemimpin daripada semua lapisan masyarakat yang sentiasa memaklumkan kami tentang isu-isu ini. Ahli Parlimen Hulu Terengganu Datuk Roswa Wahid menafikan dakwaan akan mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti yang tular di aplikasi WhatsApp. Beliau menegaskan penyebaran berita palsu itu adalah berniat jahat dan tindakan tidak bertanggungjawab pihak tertentu untuk menggugat persepaduan parti serta menjatuhkan imej Ahli Parlimen Perikatan Nasional dan Bersatu. Sehingga kini beliau kekal setia bersama PN dan akan terus bersama rakan pemimpin lain meneruskan perjuangan dalam PN. Katanya, saya tidak pernah mengeluarkan kenyataan sedemikian kepada mana-mana pihak terutama media. Saya tetap teguh dan kekal taat setia bersama rakan pemimpin lain meneruskan perjuangan dalam PN. Itulah pautan berita bertajuk Sokong PM, Roswa akan keluar kenyataan esok menerusi aplikasi WhatsApp. Ia seolah-olah menggambarkan Roswa adalah pemimpin pembangkang terbaru yang akan mengumumkan sokongan kepada Perdana Menteri. Ahli Parlimen Bukit Gantar, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz, Syed Abdul Fasad mendakwa beberapa lagi ahli Parlimen PN bakal mengumumkan sokongan secara terbuka terhadap kepimpinan Anwar. Syed Abu Hussein bagaimanapun enggan mendedahkan identiti ahli parlimen terbabit dan sama ada mereka daripada PAS atau Bersatu. Mengulas lanjut, Roswa berkata fitnah itu sengaja dibuat susulan tindakan beberapa ahli parlimen PN mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri baru-baru ini. Katanya semua ahli parlimen PN sudah menyatakan kesetiaan masing-masing dan akan terus menjunjung nilai kebersamaan dan kesepaduan dalam perjuangan Bersatu dan PN. Katanya, saya tidak agak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang kepada mana-mana pihak yang cuba manipulasi atau melakukan tindakan tidak bertanggungjawab seperti penularan berita palsu ini.
Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.